Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan daripada praktiskan diri 4.1a. Jadi tengok soalan nombor 1. Diberi set semester adalah nombor integer berada di antara 1 hingga 10. M ialah set nombor ganjil dan N adalah gandaan 3. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, jadi disenaraikan set M. Apa tu set M? Disenaraikan set M, iaitu dia kata adalah nombor ganjil. Apa nombor ganjil? Nombor ganjil itu ialah bermula dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Adakah nombor ganjil terhenti di sini? Tidak. Tapi dalam kes ini terhenti di sini. Macam mana kita tengok bahawa kita berhenti di sini? Kerana tengok pada set semester. Set semester ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jika dia minta nombor ganjil, kita pilih daripada sini saja. Okey, mana kita tahu ni? Dia tulis 1 sampai 10. Jadi kalau set N, dia kata nombor ganjil yang berada dalam set semester tu saja. Okey. Dan B, set N. Apakah definisi N? Itu gandaan 3. Sekali lagi, untuk cari gandaan 3, tengok pada senarai pada set semester. Gandaan 3, 3, 6 dan 9. Okey, dan seterusnya persilangan M dan N. Tanda ini menunjukkan persilangan. Apa makna persilangan? Itu nilai-nilai yang sama yang ada pada M dan juga ada pada N. Jadi apakah nilai yang sama ada pada M dan N? Kita tengok sini lah. Sini ada 5, kita tengok sini ada 3. Kita tengok sini saja. 3. Di sini ada 3, sana ada 3. Jadi kita senaraikan. 6. Di sini ada 6, sini tak ada 6. Jangan senaraikan. 9. Di sini ada 9, sana pun ada 9. Jadi itu jawapan yang kita cari untuk persilangan antara M dan N. Okey, Nazan tengok. Iaitu yang pertama dia tanya, apakah persilangan antara J dan K? Itu maksud dia. J bersilang dengan K. Itu tanda N ini adalah persilangan. Apa itu persilangan? Cikgu tak pasti maksud tengah-tengah tu macam mana. Tapi apa yang pastinya ialah elemen atau ahli itu ada dalam J dan juga ada dalam K. Okay, tengok cikgu baca semula. Gabungan kalau tepat, gabungan dia macam ni. Okey, mari tengok. Bila cikgu bacakan apakah unsur-unsur bagi L? 1, 3, 8 dan 9. Sebab L tu ialah yang duduk dalam segi 4 tepat ni. Faham? L yang duduk dalam segi 4 ni 1, 8, 3, 9. Yang duduk dalam K ialah 4, 6 dan 9. Yang duduk dalam K, yang duduk dalam J apa dia? Faham? Jadi, kalau kamu tanya J dengan K, dan K ni duduk di dalam K ni duduk dalam J, maknanya semua unsur persilangan antara J dan K ni ialah unsur-unsur dalam K. Iaitu 4, 6 dan 9.
Kalau tak faham ni, cikgu terangkan lagi sekali lagi. J, kita senaraikan J. J ialah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kita senaraikan K 4, 6, 9. Jadi bila kita tanya J, persilangan antara J dengan K, tengok yang sikit. Kamu tengok yang sikit. Dalam K ada 4. Ada tak 4 sana? Okey, masukkan. Dalam K ada 6. Ada tak 6 sini? Ya. Dalam K ada 9. 9. Ya. Nampak tak? Jadi persilangan tu yang ada dalam J dan ada dalam K. Tapi kalau you disuruh gabungkan, kalau dia kata J union K, kamu senaraikan semua. Dan bahasa lain, J ni lah. Semua tu tanpa pengulangan. Tak bolehlah tulis 4. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Faham? Jadi untuk sementara waktu ni, tak perlu risau tentang union ataupun gabungan lagi. Sekarang ni untuk persilangan saja. Ya. Tak apa, prime tu kejap lagi. Okey, jadi kalau lah ditanya ada prime, tak apa hidup. Okey. Jadi katalah dia kata J intercept K prime. Kamu dah tengok J, kamu kena senarai dulu J dengan K 4, 6, 9. Kalau ada prime yang bukan, dalam bimbit banyak ni, apa yang tak ada dekat sini? 2 tak ada, 3 tak ada, 5 tak ada, nombor 7 tak ada. Itu yang prime. Oh, okey. Kamu jawab dulu persilangan ni sebab cikgu risau kamu kalau discuss panjang-panjang cerita tu, yang basic dulu cikgu nak suruh kamu tangkap. Okey, mari tengok dengan soalan B dulu. Kamu tolong begini, untuk yang mula-mula ni kamu tolong buat sama dengan cikgu. Jangan salin. Kamu tengok yang cikgu buat ni dah bagi respon. Kalau dia nak J, persilangan J dan L, apa yang ada dalam J dan L? Okey. Alright, 3 dan 9. Kalau soalan C, persilangan K dan L, salah. Ni tanya persilangan. Persilangan tu iaitu yang ada dalam K dan juga ada dalam L. Salah. Dia tanya K dan L. 9 saja. Soalan D. Okey. J bersilang dengan K, bersilang dengan L. Maksudnya, unsur tersebut ada dalam J, ada dalam K dan ada dalam L. Salah. Ni persilangan. Persilangan tu mesti ada dalam ketiga-tiga. Kita dah senaraikan dah J dengan K. Nanti mari tengok senaraikan L. Apa unsur-unsur dalam L? Mana ada 1, 3, 8 dan 9. Apa maksud kamu? Cikgu nak tanya yang ini. Ini jawapan kamu untuk J, persilangan JKL ke? Salah.
Jadi persilangan, kamu kena tengok apakah nombor yang ada dalam J dan ada dalam K dan ada dalam L. Dia mesti ada semua sekali. Satu. Dekat sini tak ada. Bukan satu lah. Bukan. Satu bukan. Tiga. Salah sebab sini tak ada tiga. 9 sahaja. Faham? Okey. Jadi itu untuk soalan nombor 2. Okey. Jadi kalau tolong konsol. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 3. Diberi set semester X adalah integer dan nilai X ni adalah di antara 1 hingga 20. Maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cikgu tak larat nak senaraikan atau nak tuliskan je. Membaca saja pun dah melelahkan. Okey. Jadi kita tengok P adalah nombor perdana, Q adalah gandaan 5 dan R ialah faktor bagi 10. A, lukis gambar Raja Van mewakilkan semua set yang diberikan. Sebelum kamu boleh lukis gambar Raja Van, kamu kena buat apa? Senaraikan dulu setiap satu pada set tersebut. Senaraikan set P. Apakah unsur-unsur dalam set P? Iaitu nombor perdana. Apakah nombor perdana yang terletak di antara 1 hingga 20? Itu adalah set P. Iaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Iaitu nombor perdana pada P ni limited kepada nombor di antara 1 hingga 20 sahaja. Begitu juga dengan set Q. Definisi Q adalah gandaan 5 tetapi hanya tengok pada nilai di antara 1 hingga 20. Termasuk 1 dan 20. Di sini kita kata 5, 10, 15 dan 20. Seterusnya, set R, faktor bagi 10. Jadi mungkin kamu keliru macam mana buat faktor. Faktor adalah nombor lain yang 10 boleh bahagi dengan tepat. Jadi 10 boleh bahagi 1 dapat 10. Maknanya 10 kalau bahagi 10 akan dapat 1. Jadi 1 dan 10 adalah faktor bagi 10. 10 juga boleh bahagi 2 akan dapat 5. Maksud boleh bahagi ni ialah maksudnya boleh bahagi dengan tepat dan jawapan tu adalah nombor-nombor integer juga. Jadi 10 boleh bahagi 2 dapat 5. Jadi 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi apakah faktor-faktor bagi 10? Iaitu 1, 2, 5 dan 10. Okey, penyenaraian dah siap. Baru kita boleh lukis untuk gambar Raja Van. Pertamanya kita tengok P, Q dan R ada tak persamaan. Okey, jadi ataupun kita boleh senaraikan dulu dan kemudian kita betulkan. Betulkan maksudnya kita senaraikan jika ada 3 set P, Q dan R macam ni. Kita masukkan dulu, ada tak apa-apa yang ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ya, ada 5. Kita letakkan di tengah-tengah sini. Dot maksudnya 5 tu sebagai satu nombor, bukan ada 5 nombor. Ada lagi tak yang ada pada semua? 10 sini, ada 10 sini tapi tak ada di sana. Kemudian ada 2 di sini, 2 di sana. Okey, cuma ada 5 saja yang berada pada ruang di sini. Antara P dengan Q, iaitu ruang di sini, ialah tengok ada tak apa-apa yang sama antara P dengan Q. 10 ada tak? 15 ada tak? 20 tak ada.
Kita tengok pula antara P dan R. P dan R, iaitu ruang di sini 2. Takkan titik. Dan kemudian ada 10 tak? Tak ada. Okey, 2 sahaja. Antara Q dan R, itu ruang di sini. Q dan R itu 10. Takkan 10 di situ. Okey. Dan kemudian kita boleh letakkan individu punya R. Selain pada 2, 5 dan 10, ada juga 1. Yang 1 tu ada di sini. Kita dah habis R, kita senaraikan Q. 10 dah ada di ruang sana. 15 ada di sini. Dan begitu juga 20. Okey. Jadi untuk P sahaja, kita belum masuk 3 lagi. 3 untuk P sahaja. Kemudian 7 untuk P sahaja. 11 di sini juga. 13, 17 dan 19. Okey, ada tak? Ada tak nilai yang tidak ada di dalam ini? Okey. Ada tak yang antara 1 sampai 20 yang belum disenaraikan lagi? Bagi kita cuba. 1, 2, 3, 4. 4 belum masuk. Jadi bila buat belum masuk itu, maknanya kita kena lukis satu gambar rajah lain ataupun di luar itu untuk menunjukkan apa dia? Set semester. Dan kita boleh masukkan 4. Kita baca lagi 5, 6 bulan lagi, 7, 8 juga belum ada, 9, 10 dah ada, 11, 12, 13 dah ada, 14, 15, 16, 17, 18 di sini, 19 dan 20. Okey, jadi itu cara kita buat berlukis. Okey, jadi kalau kau nak betulkan, mungkin yang kawasan ini tidak ada kawasan untuk menunjukkan sini. Jadi kamu boleh padamkan. Tidak ada persilangan antara Q dan P. Bila macam nak padam tu. Okey, jadi boleh adjust kemudian lah. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam teks. Okey. Lepas tu untuk B, berdasarkan gambar rajah DA, loretkan kawasan mewakili P persilangan Q persilangan dengan R. Maksudnya, apakah nilai yang ada pada P juga ada pada Q dan juga ada pada R, iaitu nombor 5 ini sahaja. Letakkan dalam set location. Okey, jadi itu saja untuk soalan nombor 3. Assalamualaikum. Diberi set A, X ialah huruf dalam perkataan gigih. Jadi A, Nasran, senaraikan set A, apa unsur-unsur dia? Faham? Dia kata gigih, tapi bila kita senaraikan unsur-unsur dia, kita tak boleh tulis G-I-H. Tak boleh. Kamu kena tulis G-I dengan H je, tanpa pengulangan. Dan kalau set B, dedikasi.
Dedi. D E I Dedika. S. Faham? Set C, jujur. J-U-R. Nyatakan bilangan unsur, okey, dengan menyendaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi untuk A, dia tanya berapa persilangan bagi A intercept B. Jadi sebelum dia suruh buat A, persaingan A dengan B, kamu senaraikan dulu. A dengan B ada berapa yang sama? Ada apa yang sama? I saja. So jawapan dia tidak satu. Okey. Kalau untuk jawapan B, soalan B apa dia kata? Dia nak persilangan antara A dan C. Apa dia persilangan A dan C? A dan C ada yang sama tak? Set kosong. Jadi nak tulis tu macam tu. Kalau C, B bersilang dengan C. B silang dengan C. B dengan C ada yang sama? Tak ada. Kosong. Jadi bilangan B adalah kosong. Dan D ABC. Dan sebab BC pun tak ada, jadi bilangan ABC lagi lah tak ada. Faham? Selesai. Ada tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 1 daripada praktiskan diri 4.1b untuk matematik tingkatan 4, iaitu operasi set. Okay, diberikan set semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, P 3, 5, 7 dan 9, Q ialah 2, 3, 5 dan 7, R ialah 2, 4, 6, 8 dan 10. Soalan A, P persilangan P dan Q tapi ada prime. Okey, dalam bahasa Melayu apa panggil dia? Okey, persilangan. Jadi apa yang perlu kamu buat? Pertamanya sebelum kita menjawab soalan ni, kita tengok P, kita tengok Q, kita kena jawab soalan bagi P persilangan P dengan Q dulu. Okey, apa maksud persilangan P dan Q? Apakah unsur yang ada dalam P dan juga ada dalam Q? Okey? Jadi kita tengok salah satu je. 3, ada tak sana 3? Ada. Kita senaraikan. 5, ada tak sana? Ada. 7, ada tak? Ada juga. 9, ada tak? Tak ada. Jadi yang ini saja yang ada pada kedua-dua set. Jadi yang prime ini adalah yang bukan P, persilangan P dan Q, iaitu yang bukan ini. Jadi kita nak bandingkan ni, nak tengok yang bukan tu dekat mana? Kita tengok dekat universal set, iaitu set semester. Iaitu maksud dia di sini, dalam dunia dia, apakah yang bukan persilangan 3, 5 dan 7, ataupun bukan selain pada 3, 5 dan 7. Tengok di sini. Kamu tik 3, 5, 7. Jadi jawapan untuk yang ini adalah selain pada 3, 5 dan 7, iaitu 2. 3 dah ada, kita dah tik. 4.
Lepas tu 6, 7 dah ada, 8, 9 dan 10. Jadi bukan tengok dekat P dengan Q, bukan. Ya, tengok pada universal set, iaitu selain tu. Okey. Jadi itu untuk jawapan bagi A. Untuk B, apakah soalan B? Dia tanya Q persilangan dengan R prime. Okey, sekali lagi. Jadi kamu kena cari dulu Q ataupun persilangan Q dan R dulu. Okey? Q dan R. Tengok sini. Yang ni sikit, tengok inilah. 2. Sini ada 2, sini ada 2. Okey, 2. 3, sini tak ada. 5, sini tak ada. 7, sini pun tak ada. Jadi ada satu saja bagi unsur Q persilangan dengan R. Jadi Q persilangan R prime adalah selain pada 2 dalam dunia dia. Dunia dia mana? Yang ini. Jadi kamu tengok, kalau dalam dunia Q persilangan R dah 2, jadi kita untuk yang prime ni adalah kita salin semua selain daripada 2. Iaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey? Itu untuk B. Untuk C, P persilang dengan Q bersilang dengan R prime. Sekali lagi, cikgu tak payah salin soalan tapi kita buat dulu. P bersilang dengan Q bersilang dengan R dahulu. Ada tak? Okey, jadi sebelum tak payah buat bracket. Kalau tak ada prime tu tak payah bracket. Kalau ini pun ini pun bracket. Okay. Kalau ada prime baru bracket kan. Sekejap lagi soalan dia tu P sebenarnya Q dengan R prime. Ini soalan sebenar. Yang tapi kena cari dulu. Maksud ni sini, persilangan ialah apakah unsur yang ada dalam P dan Q dan R sekaligus. Jadi antara banyak-banyak ni ada yang sikit ni P, Q dan R tu, contohnya P lah. Okey, maksud apa cikgu? Iaitu sebab kita nak cari yang sama, kita tengok satu set je, ada banding dengan yang sana. Ada tak yang adakah mesti ada semua ataupun ada tak semua? 3. Sana 3 ada, sini tak ada. Okey, tak boleh masuk. 5, sini tak ada 5, tak boleh masuk kat. 7, sini tak ada 7, 9. Jadi untuk yang ketiga ni adalah set kosong, tak ada. Jadi yang prime senang saja. Kalau kosong, tersalin semua ni, iaitu semua dalam dunia dia yang tak ada dalam sini. Jadi sini ialah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Dan letakkan notasi set. Okey, Assalamualaikum. Soalan nombor 2 dikata gambar Raja Venn menunjukkan set G, set H, set I dan set semester. Sedarakan semua unsur bagi set yang berikut G persilangan G dan H prime. Okey? Jadi dalam gambar Raja ni kita tak perlu buat complicated sangat. Okey, dia nak G persilangan G dan H tapi ada prime. Okey, jadi kamu kena tahu dulu pertamanya apakah unsur-unsur bagi I. Unsur-unsur bagi I ialah 10. Unsur-unsur bagi H adalah 10, 13 dan 15. Unsur-unsur bagi G ialah 10, 13, 15, 11, 12 dan 14. Dalam dunia ni, apa nombor yang ada? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu okay? Senarai untuk nombor-nombor yang wujud di situ. Okay, jadi kalau cikgu tak nak buat prime dulu,
Lepas tu baru cikgu buat G, persaingan G dan H prime. Kalau G dengan H, persaingan G dan H kat mana? G dengan H. Persilangan dari kat mana? Iaitu semua unsur bagi H. Okey? Jadi cikgu rasa mungkin kamu confused dengan itu. Kalau mungkin cikgu senaraikan, okay, cikgu senaraikan sekali lagi. Unsur bagi I adalah 10. Unsur bagi H adalah 10, 13 dan 15. Unsur bagi G ialah semua yang dalam ni, termasuk sekali I dan H. Cikgu senaraikan dia kecil. 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 15. Dari 10, 11. Jadi kalau kita tanya apakah persilangan G dan H? G dan H iaitu semua dalam G ada dalam, semua dalam H ada dalam G. Kalau semua dalam H ada dalam G, persilangan bagi G dan H ialah semua unsur dalam H, iaitu 10, 13 dan 15. Okey? Jadi yang prime adalah selain ini. Okey, persilangan G dan H tu terletak di sini. Kita tutup je jari kita dengan ni, dan kemudian bila dia kata prime ni, apa prime ni bahasa Melayu pelengkap. Okey, pelengkap ni iaitu bila kita tutup sini, yang lain. Okey, bila cikgu dah tutup ni, iaitu yang cikgu tak tutup 11, 12, 14, 16, 17 dan 18. Okey, jadi tutup ni untuk persilangan. Okey, iaitu cikgu tutup 10, 13 dan 15. Jadi jawapan untuk ini ialah 11, 12, 14, 16, 17 dan 18. Itu untuk jawapan A. Bagaimana dengan B? Dia tanya persilangan bagi G dan I prime. Jadi antara G dan I. Okey, jadi disebabkan lukisan ini I duduk dalam G, persilangan bagi G dan I adalah semua unsur-unsur dalam I, iaitu 10. Jadi kalau persilangan bagi G dan I prime di luar, maksudnya cikgu tutup yang ini 10 ni dan senaraikan yang lain, iaitu selain pada 10 lah. Itu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Nazan masih ada kat situ ke? Untuk C, H dan I prime, persilangan H dan I. Kalau I duduk dalam H, persilangan bagi H dan I adalah semua unsur-unsur bagi I, iaitu 10. Jadi persilangan bagi H, I, tapi ada pelengkap. Ini selain daripada itu jugalah, iaitu dalam kes ini sama saja, iaitu jawapan yang lain tu. Sebab kita tutup persilangan tu, kita tutup 10 dan senaraikan yang lain, iaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan yang terakhir, soalan D. Tanya apa? Ditanya persilangan bagi G, H dan I prime. Okey, jadi disebabkan
persilangan G, H dan I ini, okay, sebab dalam kes ni I duduk dalam H duduk dalam G, persilangan dia cuma apa, kalau kita tengok sini, apa 10 saja. Okey, ada juga soalan Nazran Jadi jawapan apa dia? Ya. Cikgu nak tahu kamu sedang tidur ke atau kamu ada di situ. Okey, alright. Jadi kalau selagi jawapan yang asal tu 10, jawapan untuk yang ada prime tu, inilah jawapan dia. Okey, jadi jawapan untuk yang persilangan G, H dan I yang prime adalah jawapan yang atas ni juga. Okey, ada nak tanya? Okay, untuk soalan 3A, okay, cikgu tunjukkan teknik sikit. Okay. Sebenarnya soalan ni soalan mudah je. Okay, tapi cikgu akan terangkan cara soalan susah. Okay, kenapa? Sebab nanti kamu akan jumpa soalan susah, kamu akan gunakan teknik yang cikgu gunakan ni. Okay, pertama kamu labelkan kawasan-kawasan dengan A, B, C, D. Kawasan A, contohnya kawasan B, C, D, E, F, G, H. Okay, setiap kawasan tu diwakili. Okay, jadi kalau kamu mencari yes. Oh, jadi blur. Orang Aiman blur tak? Blur juga. Kalau blur juga, mana cikgu punya internet lah. Nick, nampak tak gambar rajah ni? Ke blur? Okey, kalau blur maknanya cikgu punya internet je. Kejap cikgu nak suruh anak-anak tutup dulu jap. Kita sambung. Jadi bagaimana nak mencari kawasan P, perselingan P dengan Q prime. Okey, bila kamu dah buat macam ni, kamu boleh senaraikan dulu. P adalah kawasan mana? Kawasan A, B, C dan D. Kawasan Q adalah C, D, E, F. Kawasan R adalah B, C, F, G. Okey? Macam tu. Jadi kalau kamu nak, kamu kena tahu dululah untuk soalan A, iaitu persilangan antara P dan Q. P persilangan Q adalah kawasan yang ada P dan ada Q. Kalau kamu nak tengok sini pun boleh, tengok sini pun boleh. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, gambaran bulatan P bertemu dengan bulatan Q pada D dan C. Okey. Tapi kalau kamu tengok sini pun, kamu tengok C ada tak sana? Ada. D ada tak? Ada. E ada tak? Tak ada. F ada tak? Tak ada. Pada C dan D. Jadi untuk perselingan P dengan Q adalah kawasan C dan D. Okey? Jadi bila kita letakkan prime ataupun pelengkap selain pada C dan D. Okey? Jadi maknanya adalah kawasan A, B, E, F, G dan H. Dapat? Tetapi itu bukan caranya untuk menghantar jawapan. Dia suruh lorikkan. Okay, jadi bila dia suruh lorik, kamu lorik lah. Lorikkan kawasan selain daripada C dan D. Jadi kamu lorikkan seluruh kawasan ini.
Okey, nampak yang tak berlorek cuma C dan D. Okey, mari kita teruskan dengan nombor 4. Gambaran diagram menunjukkan set L, set M, set N dan set semester. Okey, set semester tu cikgu tak salin lagi. Apa yang penting tentang set semester tu adalah ada dalam semua ni, iaitu A, B, C, D, ada tak D, kemudian E, F, G. Okey, semua ada dalam sini ya, set semester. Jadi dia tak buat gambaran yang besar lagi. Okay. Seperti soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 2. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Okey, pertamanya kita kena tahu yang dalam bracket dulu. Okey, apa dalam bracket? Iaitu persilangan M dengan L. Persilangan L, M dan L. Kamu tengok M, kamu tengok L. Kalau kamu mungkin kurang faham, cikgu senaraikan dulu M. Kamu baca M. M kotak besar ni. Ada berapa unsur dalam M? Ada 4. Okey? Semua ni. Iaitu A, B, C, E. Dan kemudian L lah E dan F. Okey? Kotak ni. Jadi yang ini persilangan. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini persilangan antara M dengan L ialah apakah unsur yang ada dalam M dan juga ada dalam L. Di sini ada E, di sini ada E. Sini ada F, sana tak ada F. Jadi persilangan antara M dengan L ini ialah E. Okey, jadi dari diagram ini macam mana kita tengok? Okey, M dengan L. Okey, nampak tak? L, M. Okey, yang ada dalam kedua-duanya lah E. Okey, itu dekat sini ya. Jadi lepas ni cikgu tak payah salin lagi ni. Okey, jadi kalaulah persilangan antara M dengan L ialah E, satu ni je. Yang dikatakan prime itu ialah kamu tutup E, salin yang lain. Jadi semua yang lain tu adalah prime bagi persilangan untuk M dan L. Okey, kita kena pasti dulu yang dalam, lepas tu boleh cari yang luar. Okey, jadi kita tutup E, salin. A, B, C, D, F, G. Okey? Alright. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, persilangan bagi N kepada N, N kepada L prime. Okay. N dengan L. Dalam kes ini, okay, cikgu rasa mungkin kau kena discuss macam ni juga supaya kau betul-betul faham. N semua dalam ni, iaitu C, D, E, F, G. Jadi persilangan antara N dengan L, apa yang ada dalam dua ni? Yang sama. E ada di sana, F pun ada di sana. E dengan F. Kalau kita tengok diagram saja, kamu akan nampak bahawa L duduk dalam N. Kalau L terletak di dalam N, semua unsur dalam L ada dalam N. Jadi persilangan bagi N dan L adalah semua unsur-unsur dalam L. Okey, jadi untuk jawab soalan ni, tutupkan E dan F tu atau unsur-unsur dalam L dan salin yang lain, iaitu A, B, C, D dan G. Soalan seterusnya C, M dengan N prime. Cari dulu M dengan N. M dengan N. Okey, jadi M persilangan MN, iaitu ada A sana? Tak ada. Ada B sana? Tak ada. Ada C? Ya, ada C.
Kemudian ada E, ia ada E. Okey. Jadi persilangan dia M, C dan E. Kalau tengok diagram, kamu lukis bulatan M, lukis bulatan N yang duduk di dalam kedua-dua ni kat sini dah. Pertengahan, kawasan pertengahan ni, C dan E. Okey? Jadi kalau dah kita tahu C dan E itu persilangan bagi dia yang prime selain pada C dan E dan salin saja, iaitu E, B, tutup yang ini, yang ada lagi D, F dan G. Okey? Itu untuk C. Untuk yang terakhir D, persilangan L, M dan N dari prime. Okey, jadi sekali lagi lah, kena cari dulu L, M dan N yang duduk dalam ketiga-tiga. Kalau listing M, L dan N. Okey, kita tengok yang paling sikit dan senang. E, sini ada E, sini ada E. F, sini tak ada, sini ada. Jadi nampaknya E saja. Okey. Jadi kalau kamu tengok set-set tu, set ini, yang ni, E, kalau F ni duduk dalam L dan N saja. E terletak dalam L, terletak dalam N, terletak dalam N. Okey, tengok kawasan tersebut. Jadi apakah jawapan bagi yang terakhir ni? Selain daripada E. Okey, conteng E, tapi ni jawapan untuk yang ini. Jadi jawapan untuk ni yang prime tu selain daripada E, iaitu A, B, C, D, F dan G. Okey, itu dia jawapan untuk soalan-soalan tentang prime. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mari teruskan dengan soalan 1 daripada praktiskan diri 4.1C. Gambar rajah Venn menunjukkan set A itu ahli kelab seni dan set B ahli kelab sains. Ahli kelab seni dan ahli kelab sains. Jika jumlah bilangan set A lah 15, okey, tengok 15 ni ialah 8 dengan 7 ni. Okey, 8 ni maksudnya bukan satu nombor tapi sebagai sebagai nak beritahu jumlah dekat sini ada 8 orang. Mungkin Kamal, Imran, Sa, okey. Dan seterusnya, jadi 8 dengan 7, 15. Dan set B, bilangannya ada 22. Hitung nilai A. Hitung nilai X. Okay, jadi untuk B, okay, maklumat B ni 22. Jadi B tu 22 tu ada dalam dua bahagian. Sebab sebahagian orang yang mengambil kelab seni tu, kelab sains juga mengambil kelab seni. Okey, jadi 7 orang tu dia mengambil dua-dua kelab. Nanti itu menunjukkan yang tengah-tengah ni. Jadi untuk tahu berapakah nilai X, sebabkan maklumat dia beritahu B tu 22, yang ni iaitu 7 tambah X sama dengan 22 orang. Jadi untuk tahu nilai X ialah 22 tolak 7 iaitu 15. Okey, dan soalan B apa dia? Jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains. Jadi kita dah tahu sini 15. Kita campurlah ketiga-tiga bahagian ni, iaitu ada 8 orang yang mengambil kelab seni sahaja dan ada 7 orang yang mengambil kelab seni dan kelab sains, dan kemudian ada 15 orang yang mengambil kelab sains sahaja. Okey, jadi campurkan kita dapat 30 pelajar ataupun 30 ahli. Kita teruskan dengan soalan nombor 2 daripada praktiskan diri 4.1C. Kita bacakan soalan dia. Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. Keputusan menunjukkan 40%
daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains dan 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran tersebut. Jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut, hitung A, bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Pertamanya, cikgu belum faham soalan ni lagi. Okey, jadi kita ambil maklumat-maklumat yang ada dan kita cuba lukis Venn diagram untuk kecilkan apa-apa isi yang diberikan. Okey, pertama dia ada beritahu jumlah ialah 150 orang. Bila jumlah 150 yang lulus mata pelajaran sains ialah 40%. Yang lulus matematik ialah 30%. Dan okey, salah tu. Okey, jadi dikata pelajaran sains 40 orang dan 30% lulus kedua-duanya. Okey. Matematik tambah sains. Jadi disebabkan soalan A, B dan C itu bercakap tentang bilangan. Jadi kita tukarkan kepada bilangan dulu, iaitu 40/100 darab 150. Butang sini 1, 4 darab 15, 60. Ada 60 pelajar yang lulus sains. Tapi ini bukan sains saja, sains. Okey? Jadi yang ini, yang lulus kedua-dua mata pelajaran ialah 30/100 darab 150. Potong lagi 3 darab 15, 45 pelajar. Jadi dari situ, kalau cikgu lukis diagram, adakah semua lulus? Oh, okey. Lepas tu ada 8% gagal. Jadi 8/100 darab 150, kita dapat 120 bagi 10 dapat 12. Jadi dalam konteks untuk melukis Venn diagram, kita terpaksa lukis ada satu lagi, iaitu sebab ada 12 pelajar yang duduk di luar daripada S atau M. Yang dalam ini ialah yang lulus. Okay, jadi ini adalah Venn diagram. Okay, dari ataupun set semester. Jadi kita masukkan apa yang boleh masuk, iaitu ada 45 pelajar. Di sini ada 45 pelajar yang lulus kedua-dua mata pelajaran. 12 pelajar yang tidak lulus kedua-dua mata pelajaran. Dan kemudian dia beritahu kita bahawa sains ada 60 orang. Ataupun dia beritahu kita dalam bentuk peratus, tapi kita dah tukar pada bentuk bilangan. Jadi, okey, adakah cikgu dah jawab soalan ni? Tak kisahlah. Tak jawab ke, cikgu buat dulu diagram ni, baru jawab soalan. Okey? Jadi, kita kena tahu bahawa yang sains, lulus sains ni ada 60. 60 tu seluruh ni. Yang ini 45 tu ada lulus sains, lulus ni. Jadi adakah 60 tu termasuk yang ni? Jawapannya ya. Sebab contohnya kalau cikgu kata masa cikgu duduk dalam kelas, orang tanya cikgu, siapa lulus sains? Cikgu angkat tangan. Siapa lulus matematik? Cikgu angkat tangan. Jadi dia akan tandakan dalam lulus sains dan juga lulus matematik. Jadi adakah cikgu dua orang? Tak, seorang saja. Okey? Jadi apa yang cikgu nak beritahu kamu di sini ialah 60 tolak 45, iaitu 15. Yang 15 ini yang dikatakan sebagai
lulus sains saja. Okey, lulus sains 60. Lulus sains saja 15. Okey? Jadi kita dah tahu bahawa jumlah semua ini ada 150. Jadi di sini lulus matematik saja kita letak sebagai X. Jadi kita cari nilai X dengan menggunakan, kita kata jumlah semua ni 150, iaitu 15 tambah 45 tambah X tambah 12 sama dengan 150. Jadi kita campurkan ni 60, 72 lah. Okey, 72 tambah X sama dengan 150. Jadi X ialah 150 tolak 72. 150 tolak 72 iaitu 78. Jadi sini 78. Okey, bila dah selesai macam ni, kita dengan senang hati boleh jawab soalan E. Iaitu dia kata bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Mata pelajaran matematik, bukan matematik saja. Kalau dia kata matematik saja, 78. Kalau mata pelajaran matematik, iaitu 78 tambah 45. Okay. 78 tambah 45 iaitu 123 murid. Okay. Jadi untuk B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Okey, kita dah jawab soalan tu, 15. Dan C, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Itu pun kita dah kira 78. Okey, jadi sebenarnya cara cikgu tu berterabur sikit lah. Kita tak cuba jawab satu persatu tadi, tak ikut aturan dia. Kita isi je ikut suka, ikut maklumat yang kita boleh faham. Okey? Iaitu cikgu-cikgu lah. Okey? Assalamualaikum. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3 daripada praktis Kendiri 4.1C. Sebuah kedai kain mengadakan jualan murah bagi menghabiskan stok kain batik yang berwarna merah, hijau dan biru. Hasil jualan menunjukkan 210 orang, okey, kita note 210 membeli kain batik tersebut. Okey, ni jumlah ataupun set semester. Jadi dia kata jika sebanyak 70 orang membeli kain batik berwarna hijau saja. 70 hijau sahaja. 13 membeli kedua-dua kain hijau dan biru. 13 hijau dan biru. Tapi tak gunakan perkataan sahaja. 50 berwarna biru sahaja. Dan 15 orang membeli kedua-dua kain batik hijau dan merah. 15 hijau dan merah. Tidak ada membeli ketiga-tiga jenis kain batik tersebut. Okey, hitam, hijau tambah merah tambah biru tak ada. Okey, penting tu. Dan tidak ada yang membeli merah dan biru. Merah tambah biru tak ada juga. Okey, berapakah bilangan orang beli kain batik berwarna merah saja? Okey, jadi untuk penyelesaian ni cikgu akan gunakan Venn diagram. Okey, jadi kalau 3 warna, cikgu akan buatkan 3 bulatan yang bersilang. 1, 2, 3. Okey, contohnya hijau,
biru dan merah. Kita tengok, kalau yang sahaja kita boleh masukkan hijau sahaja 70 di sini. Dan kemudian kita boleh masukkan dekat tengah-tengah ni, iaitu dekat tengah-tengah ni tak ada orang. Tak ada yang membeli ketiga-tiga. Yang membeli merah dengan biru pun tak ada. Okey, masukkan itu. Okey, lepas tu disebabkan tengah-tengah tak ada, jadi hijau tambah merah, hijau dan merah 15. Okey, memang 15 lah. Sebab kalau di sini ada, dan sini nombor ni akan berubah. Apa lagi kita boleh masukkan? Kita dah masuk. Okey, lepas tu biru saja ada 50. Masukkan sini 50. Lepas tu hijau tambah biru, hijau biru, sebabkan tengah-tengah ni tak ada kosong, jadi 13 lah sini. Okey. Jadi ada tak merah? Okey, jadi kita tahu jumlah dia ada 210. Jadi kalau macam tu kita boleh selesaikan terus, iaitu campurkan semua nilai-nilai yang ada ni. 70 tambah 13 tambah 50 tambah 15 adalah sama dengan 200. Oops. Sama sini. Sini. Nilai merah saja. Okey, tambah dengan X. Iaitu soalan yang dicarilah. Okey, ataupun dia mencari nilai X tu. Okey, jadi kita campurkan 70 tambah 13 tambah 50 tambah 15. Kita dapat 148. Jadi 148 tambah X sama dengan 210. Jadi nilai X ialah 210 tolak 148, iaitu 62 orang. Okey, jadi jawapan soalan ni, yang membeli kain batik berwarna merah saja ada 62 orang. Kalau kamu boleh faham. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Diberi set semester ialah murid tingkatan 4. Set K, murid yang suka bermain piano. Okey, tingkatan 4. K suka main piano. Dan L suka main biola. Okey, diberitahu bahawa jika jumlah set semester ialah 35 orang, bilangan set K adalah 15 orang, bilangan dalam set L adalah 9 orang, bilangan bagi persilangan K dan L ada 5 orang. Hitung bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua alat muzik tersebut. Kita lukis dulu Venn diagram. Ada 2 jenis permainan. Dan disebabkan dia tak kata bahawa ni set K, ni set L, dia tak kata bahawa ada ataupun K dengan L tu jumlah semua. Dan soalan ni pun tanya ada berapa orang yang tak main. Yang tak main tu maknanya dia tak ada di sini, tidak ada dalam kawasan ini, dia berada di luar. Jadi kita kena letakkan satu set lain mewakili set semester. Okay, jadi kita boleh masukkan, kita kena tahu jumlah semua dalam ni adalah 35, dalam K ada 15 dan L ada 9. Dan kemudian yang ni boleh penting, iaitu jumlah persilangan antara K dan L ada 5. Jadi kita masuk sini 5. 5 tanpa titik. Kalau 5 dengan titik itu bermaksud satu nombor. Ni maksudnya ada 5 orang.
Okay, jadi dalam K, sebab jumlah dalam K ada 15, yang letak sini 10. Macam mana dapat 10? 15 tolak 5 dapat 10. Sebab dalam jumlah dalam K tetap 10 tambah 5, 15. Begitu juga dalam L, semua ada 9 orang, jadi kawasan sini ada 4 orang. Jadi apa maklumat yang tak ada ataupun berapa maklumat yang kita cari, itu berapa orang berada di luar daripada K dan L yang tak termasuk, yang dia tak main piano, tak main biola. Jadi kita kata 10 tambah 5 tambah 4 tambah X sama dengan 35 orang. Jadi 1, kedua, ketiga dan keempat ni jumlahnya semua ni 35. Jadi 10 tambah 5 tambah 4 19. Okey, 19 tambah X sama dengan 35. Jadi X ialah 35 tolak 19 iaitu 16. Okey, jadi itu saja, iaitu nak mencari berapa orangkah yang berada daripada luar dua-dua grup ini. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 5. Sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. 20 orang bermain dalam acara bergu dan 26 bermain dalam acara perseorangan. Okey, kita ada jumlah semua adalah 38. Jadi kalau kita tengok di sini ada 20 orang bermain bergu. 20 bergu dan 26 perseorangan. Jumlah bawah 38. Macam mana ni? Sebab ada beberapa orang yang bermain bergu, tapi masa yang sama dia juga main perseorangan. Okey, jadi tak bolehlah dikira orang tu sebagai 2 orang. Itu nampak ni jumlah ni lebih pada 38. Okey, jadi kita nak tahu tu macam mana? Hitung dengan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Okey, jadi dalam kes ni kita lukis Venn diagram dulu. Jumlah dalam ketiga-tiga ni adalah 38. Berapa orang yang main dua-dua? Kita tak tahu, kita letak X. Berapa orang yang bermain bergu? 20. 20 itu termasuk X. Jadi yang bermain bergu saja ialah 20 tolak X. Dan berapa yang main persoalan saja? 26 tolak X. Jadi kita kalau kita campurkan ketiga-tiga ni sama dengan 38. Jadi kita kata 20 tolak X tambah X tambah 26 tolak X adalah sama dengan 38. Dari segi X, negatif X tambah X akan jadi kosong. Tolak X, jadi akan jadi tolak X. Kemudian 20 tambah 26 ialah 46. Jumlah dia 38. Dia disebabkan X ni negatif, cikgu pindah ke kanan. 38 pindah sini akan jadi 46 tolak 38 atau negatif 38 tambah 46. Jadi nilai X adalah 8. Okey. Nilai X 8. Jadi kita tengok soalan dia. Hitung dengan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Oh, kita dah jawab soalan dia. Jadi berapa orang? 8 orang terlibat dalam dua-dua acara. Kalau kita masukkan, nak faham kan? 8 orang di sini. Ni 20 tolak 8 ialah 12 orang bermain bergu sahaja. 26 tolak 8 ialah 18. Okey. Jadi ada 12 orang bermain bergu sahaja. Ada 18 orang bermain persoalan saja dan ada 8 orang yang bermain kedua-dua. Kalau campurkan 12 tambah 8 ialah 20, 20 tambah 18, 38. Okey, itu caranya
Assalamualaikum.